Ada satu slogan kreatif yang saya kira cukup menarik yang akan berlangsung pada tahun 2014. InsyaAllah, iaitu pertandingan reality belajar bahasa Arab. Itu apa namanya? Ada Arab. Ya, dan kita akan membincangkan tentang program itu sekarang. Dan sahabat saya di sebelah saya sekarang ini adalah Tuan Haji Yaakob Alias, Setiausaha Agung Saudi Malaysia Business and Council. Selamat masuk ucapkan. Dan di sebelah sana kita ada Ustaz Muhammad Nazir, pengarah di program Arabi. Assalamualaikum. Ya, berdasarkan pemahaman saya, program ini merupakan program yang sangat menarik. Program yang mengambil sekumpulan pelajar yang dibawa ke Jordan dan untuk dilatih memahirkan diri dalam bahasa Arab. Okey, jadi untuk soalan pertama kepada Tuan Haji Yaakob, mungkin kita nak tanya tentang macam mana latar belakang dan peranan kedua-dua institusi ini bergabung untuk menjayakan program ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kepada Allah SWT dan jazakumullah khairan katsira kepada pihak TV Hazirah kerana memberi ruang dan peluang kepada Saudi Malaysia Business Council dan juga anak syarikatnya Smartest Co untuk membicarakan atau membicarakan sedikit tentang aktiviti sebelum, kini dan insyaAllah yang akan datang lah. Okey, sebelum tu saya nak terangkan sedikit tentang Saudi Malaysia Business Council ni, atau sebelum ini dikenali sebagai Saudi Malaysia Friendship Society. Dia telah ditubuhkan lebih kurang 2 dekad yang lalu oleh Raja Arab Saudi sendiri ketika itu, iaitu Al-Malik Fahad, bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ketika itu, Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Dia mahu hubungan sosio-ekonomi antara kedua belah negara ini dijalinkan dengan lebih harmoni, dan kita boleh berjumpa dengan orang yang tepat kalau kita buat usaha perniagaan antara kedua-dua negara ini lah. Jadi counterpart kita di sana adalah Council of Saudi Chambers di bawah naungan Raja Arab Saudi, dan kita di sini Saudi Malaysia Business Council insyaAllah di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah, di bawah naungan Perdana Menteri sendiri. Cuma bergerak sebagai NGO ataupun badan bukan kerajaan, mungkin ada kekangan sedikit lah. Jadi sebagai Setiausaha Agung, saya insyaAllah alhamdulillah dah 2 tahun jadi Setiausaha Agung ni, kami ingin berperanan dengan lebih proaktif. Jadi kami telah mengambil inisiatif berbincang dengan Tuan Haji Presiden Haji Ahmad Khairuddin Ilyas dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita nak wujudkan sebuah entiti perniagaan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, dan kita namakan Smartest Co. Smartest Co ni paling bijak lah, dia company yang paling bijak lah insyaAllah. Jadi itu nama pendeknya. Nama panjangnya Saudi Malaysian Advisory, Research, Training, Events, Services and Tourism Company. Jadi Smartest Company, itu nama panjang lah, pendeknya Smartest Co insyaAllah. Cuma kita nak ada 2 program yang bersama TBI Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada pihak Hijrah kerana sudi mengadakan sesi penggambaran kepada 2 program besar insyaAllah pada tahun hadapan, iaitu kalau saya boleh cerita awal sekarang, iaitu Al-Haramain. Al-Haramain ni atau 2 tanah haram ni adalah, kita biasa tengoklah dokumentari tentang Al-Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah ni, terlalu biasalah TV satu wilayah pun buat. Tapi kali ini kita nak buat kelainan sikit, iaitu kita menemu ramah tokoh-tokoh di Arab Saudi itu. Kita tak pernah dibuat oleh mana-mana stesen TV rasanya. Dan kami alhamdulillah ada akses daripada Pejabat Istana Arab Saudi untuk buat Imam Masjidil Haram dan Muazzinnya insyaAllah, Imam Masjidil Nabawi dan Muazzinnya insyaAllah, termasuk Gubernur Makkah, Gubernur Madinah, Mufti Arab Saudi, dan juga beberapa tokoh perniagaan seperti daripada Saudi Management Group, Presiden Islamic Development Bank Dr. Ali, dan juga Syekh Sulaiman Al-Raji, yang bank yang ada di Malaysia ni kan. Okey, jadi kita nak temu ramah. Jadi ada 3 kategori yang kita akan temu ramah insyaAllah bermula daripada bulan 2 nanti, iaitu tokoh pemerintah, tokoh ahli perniagaan dan tokoh agama. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan kita akan menemu ramah tentang sejarah pembangunan dan apa akan jadi akan datang 10 tahun akan datang ke Mekah dan Madinah. Ya, agak-agak menarik lah. Baik, cuma pasti para penonton juga tertanya-tanya dengan rancangan reality yang kita sebut-sebut daripada awal tadi. Sebab rancangan reality ni memang lah, kalau feedback program ini dia sangat-sangat berkesan kepada para penonton. Jadi Ustaz boleh menyampaikan selaku pengarah program ini mengenai approach dia, mekanismenya, siapa yang sekat ini buka lagi ke apa dah start penggambaran ke, macam mana? Okey, terima kasih kepada pengacara.
Dan kepada penonton, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak Arabi satu program reality, dan pada peringkat pertama kita memilih remaja, dan mereka di kalangan peserta pelajar yang lepasan SPM, terdiri daripada pelajar yang belajar bahasa Arab dan juga tidak mempelajari bahasa Arab. Dan pelajar ini kita pilih dalam 50 orang untuk pergi ke Jordan, dan ditaja sepenuhnya secara percuma, dan sudah penuh. Sudah kuota dah penuh. Dan di kalangan peserta ini juga kita pilih dari bangsa Cina dan juga bangsa India, maknanya Muslim. Ya, Muslim. Dan kita bawa mereka ke Jordan selama 3 bulan untuk pengajian dan 1 bulan untuk pertandingan ataupun ujian. Dan mereka ini akan mengikuti 3 bentuk program secara khusus. Pertama, program yang melibatkan kelas ataupun pengajian dalam kelas. Mereka akan belajar secara rasmi di Universiti Al-Bayt, Mafraq, Jordan. Nah, dan universiti tersebut memang mengalu-alukan kedatangan peserta, dan mereka telah menyediakan semua kelengkapan untuk program ini. Jadi mereka akan mengikuti kelas secara rasmi, dan di samping itu mereka juga akan mengikuti program kemasyarakatan, supaya pelajar ini dia tidak hanya belajar dalam kelas, tapi mereka boleh berlatih begitu. Jadi program kemasyarakatan ini kita lebih mahu mengarabkan lagi. Jadi mereka akan mengikuti program seperti majlis perkahwinan. Mereka juga akan pergi ke sekolah Arab, pergi masuk ke sekolah, belajar bersama pelajar. Mereka juga akan menyertai program kemasyarakatan, khidmat masyarakat, seperti ke kamp pelarian, memberi bantuan dan sebagainya. Dan juga mereka akan menjelajah bandar Mafraq. Kita buat satu program, mereka akan berdikari di bandar tersebut untuk menyelesaikan masalah ataupun ya, kepada mereka. Ya, begitu. Jadi programnya bagi saya memang menarik dan memang dia reality. Yang kita mahu akhir program ini wujud satu kumpulan pelajar yang boleh bercakap Arab dalam masa 4 bulan. Sekarang dalam rancangan reality ni kan, sebab Ustaz dah pilih para peserta ni kan, kita ada karakter-karakter yang menarik di dalam para peserta yang pasti mencuri hati para penonton. Dan untuk Ustaz bercerita tentang karakter-karakter mereka yang Ustaz sudah nampak ada keunikan yang bakal mewarnai program ini. Di kalangan peserta ni ada peserta yang dari segi ada yang kembar contohnya, mereka mungkin akan bersaing, dan ada juga yang bongsu contohnya, dan juga ada yang tidak langsung tak pandai bahasa Arab begitu. Jadi mereka, kita ada kelas asing. Mana yang penting bila 3 bulan mereka mengikuti program, mereka dah bersedia untuk bertanding ataupun mengikuti ujian yang akan ditetapkan. Saya tertarik pada nama anak Arabi itu. Macam mana nama itu boleh terlahir daripada program ini? Okey, pengalaman saya 6 tahun di Arab Saudi bekerja di sana kan, dengan saya belajar bahasa Arab di Malaysia daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai masuk sekolah dewasa, orang kata kan, belajar bahasa Arab ni. Tapi kadang-kadang bila nak bercakap tu, Ramli baca tak bunyi langsung. Jadi tak boleh nak bercakap. Jadi kalau kita dapat duduk dalam suasana, sementara dia duduk dalam suasana atau environment atau bi'ah orang Arab, kita dapat bukan sahaja memahami bahasa, tapi memahami budaya bangsa itu sendiri. Jadi macam kita nak kadang-kadang nak cakap bahasa Inggeris pun kan, kadang-kadang kita kena jadi lebih putih daripada orang putih kan, supaya kita dapat memahami budaya ni, walaupun hidung kita pesek kan, tak ada macam-macam kan. Jadi terpaksa belajar. Kita juga bahasa Mandarin, kita kadang-kadang terpaksa memahami bahasa dan juga budaya masyarakat Cina untuk kita bercakap dengan dalam bahasa Mandarin ni lah. Jadi dalam 3-4 bulan di Jordan tu, kita mungkin jadi Arab Celup sekejap lah, supaya mereka boleh memahami bahasa dan juga budaya. Itu yang penting. Cukup bulan itu tak dapat digambarkan. Baik Ustaz, mungkin Ustaz yang akan ke sana nanti selama 4 bulan insya-Allah. Jadi macam mana kerajaan Jordan pula dengan apa penerimaan mereka dengan program ini? Dari segi program ini, sebenarnya program ini
kita telah seolah-olah dijemput oleh pihak Universiti Adil Bait, dan Universiti Adil Bait ini dia di bawah satu yayasan Adil Bait, dan pengurusinya ialah Raja Jordan. Jadi bila dijemput sebegitu, seolah-olah program ini adalah satu yang diadu-adukan oleh mereka, dan sehingga Presiden Universiti Adil Bait sendiri dia mengatakan bahawasanya anak Arabi ini adalah satu program yang betul-betul membangkitkan semangat, khususnya kepada orang Arab sendiri. Sebenarnya orang Melayu ataupun orang Malaysia mengaku saya Arab, dan orang Arab sendiri mesti lebihlah untuk menjajah orang Arab sejati, begitu dari segi bahasa khususnya. Jadi dari sudut kerjasama, alhamdulillah kita dapat kerjasama khususnya daripada Universiti Adil Bait dan juga Yayasan Adil Bait tersebut, dan juga kedutaan kita di sana juga mengalu-alukan ketibaan kita ke sana nanti insya-Allah. Baik, dalam banyak-banyak negara Arab, ya, kenapa memilih Jordan sebagai lokasi untuk penggambaran dan untuk pembelajaran pelajar-pelajar? Saudi. Ya. Sebenarnya asalnya sebab kami pun daripada Malaysia Business, Saudi Malaysia Business Council ni kan sepatutnya buat di Arab Saudi, tapi ada peraturan baru, iaitu pelajar-pelajar ni mesti ada mahram yang ikut. Jadi kami jadi bersalah, tak ada kami nak minta pengecualian daripada Arab Saudi, nanti negara lain mungkin marah pula kita. Jadi kita beralih kepada negara yang bahasa asalnya sebenarnya hakikatnya Jordan adalah, sebab tu nama Universiti Adil Bait ini adalah keturunan Rasulullah sebenarnya datang berhijrah ke Jordan ni. Jadi Raja Arab Saudi, Raja Abdullah daripada Jordan tu adalah besar dari keturunan Nabi lah. Jadi mereka ni masih mengekalkan bahasa asal Arab tu sendiri. Jadi kami nak belajar daripada mereka ni bahasa yang boleh kita gunakan juga untuk memahami Al-Quran, insya-Allah. Cuma saya nak tambah sikit yang tadi saya pun kita lupa tentang anak Arabi tadi. Sebenarnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, walaupun dia berikat matanya dia hadis Hasan. Jadi ahibul Arab li thalath, maknanya cintailah Arab tu kerana tiga. Pertama di ani Arab, kerana aku Arab Nabi kata. Jadi cintai Arab kerana aku Arab. Jadi itu yang datang perkataan anak Arabi tu. Dan Quran Arabi maknanya bahasa Quran adalah bahasa Arab, dan wa kana mulan jannah insya-Allah Arab juga, maknanya bahasa Arab di syurga tadi insya-Allah adalah bahasa Arab. Jadi berasal perkataan di ani Arab tadi itu makna aku adalah bahasa Arab. Jadi kalau dari segi orang kata hadis maudhu kata maudhu, tak ada siapa mentikatkan Nabi itu orang Arab. Tak ada siapa ulama mentikatkan Nabi itu tak tahu bahasa Arab. Kan semua orang tahu Nabi itu bahasa Arab. Jadi bercakap Arab adalah sunnah rupanya. Di akhir zaman yang kita nak mengamalkan sunnah begitu susah sekali ni, kita bercakap Arab, ada pahala dia. Dan insya-Allah budak-budak ni akan menjadi amal jariah pada kita semua lepas kita andai ikut pejam mata pun insya-Allah pahala ni bayangan insya-Allah. Dan sudah pastinya anak-anak kita yang pintu masuk talian itu dapat membaca Al-Quran dengan penuh rasa concentration ataupun khusyuk, insya-Allah. Dan akhir kata daripada Ustazah kepada para penuntut semua, khususnya anak-anak kita, generasi kita, termasuk kita juga lah, tentang pentingnya bahasa Arab dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Ya, akhir kata daripada saya, khususnya selaku pengarah anak Arabi ini, bahasa Arab adalah bahasa yang prospeknya amat tinggi pada masa akan datang. Ibu bapa dan remaja khususnya mesti minat dan terus menguasai bahasa Arab. Saya mungkin nak tambah sikit dari segi orang kata ni pasal penajaan. Okay, penajaan ni memang penting. Tapi alhamdulillah setakat ni Saudi Malaysia Business Council kita dah rangka semua penajaan semua, cuma kalau ada penambahan lagi, mungkin kita masih buka ada ruang pada penaja-penaja ni untuk memasukkan ke anak-anak staf mereka dalam 3-4 orang lagi, boleh kita masukkan lagi lah mereka ni jika dapat penajaan. Kedua, kita nak dapat penajaan lebih ini supaya nak memberi keselesaan kepada pelajar. Kesian sekarang ni musim sejuk, salji tebal di sana. Jadi tolonglah simpan sikit salji itu bila kami sampai nanti. Boleh kami nak main ski kan di situ kan. Jadi nak beri keselesaan kepada pelajar, kita nak berikan baju yang tebal sikit. Jadi bolehlah. Jadi yang ketiga juga kami nak gunakan wang penajaan ini sebab kami akan melawat kamp-kamp pelarian Syria yang insya-Allah selamatlah. Dan juga Palestin jangan kita lupa, dan rakyat miskin di Jordan sendiri, dan ada juga pelajar-pelajar kita yang kurang mampu di sana di Jordan tu. Jadi kami nak dapat penajaan lebih sikit, dan kami insya-Allah akan buka juga booth tahun Melaut Malaysia 2014 di Amman Jordan, dan kami akan pergi sana PPA tertentu. Mungkin kita fokuskan 3 minggu ke di sana untuk budak-budak ni akan jadi duta kecil. Maknanya mereka akan jadi duta kecil dan bercakap bahasa Arab dengan penuh ketepatan, insya-Allah. Baik, satu program yang banyak menarik saya rasa, itu yang memang akan dinantikan.
Ya, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu kita Tuan Haji Yaakob Alias dan juga Ustaz Muhammad Azmi. Okey, dan kita sedang-sedang kita dah berada di penghujung siaran. Ya, dan betul sekali, bukan itu saja, kita pun sudah hampir habis cuti sekolah. Dan jadi daripada penonton semua yang ada anak kecil, jangan biarkan anak-anak kita menonton TV saja, membaca TV Al-Hijrah, dan pasti